43% sahaja daripada kita semua yang ada akaun tabung haji. Dia sama seperti kalau kita nak solat, kita kena ambil wuduk, tuan-tuan perempuan, betul tak? Kan kita boleh terus solat tanpa ada air wuduk. So kalau kita nak pergi haji, of course kita kena buka akaun tabung haji, tuan-tuan perempuan. Sebab apa, dekat Malaysia ni tak ada lembaga lain yang menguruskan akaun jemaah haji Malaysia melainkan lembaga tabung haji sahaja. Jadi tuan-tuan perempuan, ia adalah salah satu rukun Islam kita yang kelima. Ustaz Muhammad Mukhlis bin Sabri daripada bahagian pengurusan halal Jabatan Halal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang bagi memimpin bacaan doa. Tafadhal mashkur. Apakah 6 nilai madani itu? Berapa orang boleh jawab dengan cepat 30 second? Pukul dapat RM1 kan? Yang lebih nak tanya tulisan depan, dapat kan semua jawab? Keadaan keterpaksaan. Jadi kita nak memahamkan masyarakat supaya ini merupakan perkara yang difardukan oleh Tuhan. Sebab zakat ni dia satu ibadat yang menggunakan wang ringgit. Kadang-kadang hanya free pun jadikan ribu juga. Itu yang kita tengok masjid kadang-kadang lebih tiang daripada jemaah. Padahal mayang free je pun, tak kena banyak bil pun. Ini merupakan ibadat yang memerlukan kepada pengorbanan wang ringgit. Maka pemahaman tentang kewajipan untuk melaksanakan zakat itu merupakan agenda utama untuk kita fahamkan kepada generasi madani, khususnya untuk melaksanakan ibadat istiqamah. Dalam konteks pengertian Madinah itu adalah din itu sendiri, itu perkataan akar untuk Madinah. So next slide. Dan takrifan madani berasal daripada perkataan madanu, ya, yang bermaksud bandar. Madana sumber daripada Indo Manzur. Dari madana berasal dari perkataan tamdin dan tamadun, ya. Jadi sebab tu ada yang bermain dengan kata-kata madanun ya betul. Tepuk tangan. Alhamdulillah, tuan-tuan Allah. Kita dah dengar banyak lah. Kalau tuan-tuan duduk kat atas ni, tuan-tuan tak nak cakap apa lah. Sebab semua yang kita bincangkan ruang lingkupnya telah dikongsikan, sama dalam bidang ekonomi, dalam bidang 6 teras utama yang kita sebutkan dalam Malaysia Madani: kemampanan, kesejahtera, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Semua tu dah dibentang dan diceritakan kepada kita. Cuma saya percaya kat sini ramai di kalangan kita adalah golongan-golongan pekerja kerajaan, swasta ataupun awam. Saya nak sentuh sikit. Dalam tempoh 10 minit ni kita nak bawa satu naratif. Kita selalu dengar PM kita ataupun barisan kepimpinan kita sebut tentang tata kelola, tentang integriti yang menjadi satu perubahan baru bagi kerajaan hari ini dan juga dalam sistem jabatan yang sedang kita lalui hari ini. Saya suka satu hadis Nabi SAW, bagaimana satu kisah seorang sahabat Nabi yang mana menjadi anak kepada sahabat, iaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia satu hari diriwayatkan satu hadis yang mana satu orang lelaki ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki dia pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu rajulun ahabba ila Allah wa ayyu a'mal ahabba ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapakah lelaki yang paling Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka, dan apakah amalan yang paling Allah Ta'ala suka? Sebelum kita nak pergi ke hadis ini, hadis ini cukup hebat. Kita kenal dulu periwayat dari Abdullah bin Umar. Ada satu kisah, boleh saya sebut sikit lah, kisah macam mana Abdullah bin Umar ni, ayah dia khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Satu hari Sayyidina Umar ibn Khattab ni dia pergi jalan kat pasar. Biasalah dia buat pemantauan. Dia tengok kat pasar-pasar, ada jual apa, jual itu, jual ini. Kata orang ni harga ni mahal, betul ke mahal? Pergi tengok, oh tak ada, ni bayar kat TikTok aja. Tak betul. Contohlah kan zaman sekarang. Pergi tengok, tiba-tiba dia jalan dekat kawasan-kawasan ayam, itik, lembu. Jalan dekat kawasan lembu-lembu ni, dia tengok lembu kat kawasan ni kurus. Tiba-tiba ada lembu kawasan tu 5-6 ekor gemuk-gemuk. Jadi dia mestilah nak tanya, kenapa ada kumpulan lembu ni kurus, yang ni kurus, yang ni kurus, yang ni kurus. Tiba-tiba sampai dekat satu kumpulan yang hujung ni, lembu-lembu dia semua gemuk-gemuk.
Akhirnya ditanya dekat orang pasar. Dan orang pasar pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, takkan awak tak tahu? Yang lembu kurus-kurus ni lembu orang awam, orang biasa. Tapi yang lembu gemuk 5-6 ekor tu, dia letak kat sini, tokek dia anak awak. Tokek lembu tu anak kamu. Siapa dia? Abdullah Ibn Umar. Patutnya kita, kalau anak kita, dia punya meniaga, dia cantik, lembu dia gemuk, kita bangga lah. Anak saya pandai meniaga, daya cipta. Pak kata Datuk tadi kan, adalah kreativiti dia. Tapi tidak bagi Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apa yang dia buat? Dia kata, jom kita jumpa Abdullah Ibn Umar. Pengawal-pengawal Sayyidina Umar ni ingat dia nak pergi puji lah, nak ambil gambar selfie, masuk dalam Instagram contoh kan. Anak aku pandai niaga, pandai boleh lembu. Akhirnya dia pergi jumpa Abdullah Ibn Umar. Dia kata, wahai Abdullah Ibn Umar, anak aku. Kata Ibn Umar, wahai ayah aku Amirul Mukminin, apa masalah, apa cerita, bahasa kita lah kan. Maka Umar pun cakap kepada Abdullah Ibn Umar, anak dia, ayah pergi tengok pasar semua lembu ni kurus-kurus, sampai dekat bahagian kamu, lembu kamu gemuk. Macam mana boleh jadi gemuk? Ayah dia ada jawapan, tapi nak tahu jawapan daripada anak dia. Kata Abdullah Ibn Umar, mana saya tahu? Dia berjalan dekat semua tempat, semua pasir, rumput-rumput semua dia ragut, mana-mana pokok dia makan. Jadi dia cukup makan lah, sebab tu dia gemuk. Sayyidina Umar Ibn Khattab punya jawapan lain. Dia prediction dia, sangkaan dia begini. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin, ayah dia, kau tahu tak sebab apa lembu kau gemuk-gemuk? Sebab engkau anak khalifah. Bila kau anak khalifah, lembu kau lalu mana-mana taman pun, pergilah dekat Sungai Petani ke, pergi ke Kepala Batas ke, Penaga ke mana kan, jalan-jalan, mana-mana rumput, mana-mana kebun, dia sebat rumput-rumput orang, takkan orang nak marah. Sebab lembu tu lembu anak khalifah. Yang lembu-lembu lain yang kurus-kurus ni, lembu-lembu tu orang awam punya. Jadi diorang tak ada nama. Kalau pergi kat rumput orang, kebun orang, rosakkan, orang marah lah. Jadi sekarang yang kau ada kelebihan, lembu kau gemuk sebab ada kelebihan. Sekarang ni apa yang aku nak kau buat? Aku nak kau pergi jual lembu-lembu kau semua, kau ambil modal aja. Untung kau bagi kat Ustaz Sobri, contohlah kan. Untung bagi ke Baitul Mal supaya dapat diagihkan balik kepada orang-orang yang susah. Ini cerita berkenaan dengan tata kelola, tentang integriti yang kita sebutkan, tentang keyakinan, kita sebutkan tentang bagaimana nak mengurus masyarakat. Dan ini yang kita nampak, yang kita bawakan kepada seluruh masyarakat, yang Nabi SAW sebut ahabban nas, ahabballah, manusia yang paling Allah Ta'ala sayang adalah anfa'uhum linnas, memberi manfaat pada manusia. Awak jadi pemimpin, menjadi pemimpin yang memberi manfaat. Awak jadi apa buatan muka bumi, awak kena jadi memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruhnya. Dan inilah yang saya tuju soalan ini kepada YB Datuk Seri. Apa ni, tadi kalau ikut data YB yang YB bagi tadi, yang peluang pekerjaan waktu-waktu, saya rasa adalah lebih cantik kalau YB pertama dalam bentuk nisbah. Maksud saya nisbah peluang pekerjaan dengan nisbah graduate yang keluar daripada universiti di Pulau Pinang. Jadi baru kita nampak dia sama ada dia dapat membantu apa ni graduan-graduan yang tak ada kerja tu. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok tadi generasi pemangkin seolah-olah macam tergantung. Tapi YB dah cakap, itu dia maksudnya generasi muda. Jadi apa guna generasi muda kalau sebahagian besarnya tak menunjukkan pelajaran seperti Datuk Fazlin Rashidi dia cakap ramai pasal SPM yang tak berminat untuk nak melanjut pelajaran. Puan Azratul Akmal binti Taharin. Dan yang terakhir, Puan Nurli. Terima kasih diucapkan kepada semua